Korang pernah tak tengok midnight movie sorang-sorang, lepas tu masa korang nak balik, korang tak jumpa jalan keluar daripada mall tu. Ibarat macam korang dah pusing-pusing satu mall tu untuk cari jalan keluar, tapi tak jumpa-jumpa. And korang perasan korang pusing dekat tempat yang sama. Assalamualaikum guys, welcome back to the Khanis channel. Biasanya kita dengar orang akan sesat dekat dalam hutan kan, tapi ini adalah kisah benar yang terjadi kepada seorang wanita di mana dia telah sesat dekat dalam shopping mall iaitu Mid Valley. Wanita tersebut adalah pelajar tahun akhir di Universiti Malaya. Masa tu tengah cuti semester, jadi dia dengan roommate dia ni tak balik ke kampung sebab diorang ni buat kerja part time. Roommate dia buat part time modelling, manakala dia pula bekerja sebagai promoter di salah sebuah pasar raya yang terletak di Kuala Lumpur. Rabu dengan Khamis dia off, so dia nak ajaklah roommate dia ni tengok wayang, tapi disebabkan roommate dia ni busy dengan modelling, so dia terpaksalah tengok wayang seorang-seorang. Jadi pukul 8 malam dia pun buka laptop dia dan dia pun tengoklah waktu tayangan dekat GSC Mid Valley. Masa tu yang ada cuma pukul 9, 11 dan 12 malam sahaja. Disebabkan pukul 9 dan 11 malam tu tempat duduk semuanya dah hampir penuh dan yang tinggal hanyalah seat depan sahaja. So dia ni tak nak ambil risiko lah kan, kalau duduk seat depan kan sakit tengkuk pula kan. So dia pun ambil lah pukul 12 malam. Jadi pada pukul 11.30 malam dia drive kereta sorang-sorang ke Mid Valley dan dia parking di tingkat atas di mana selaras dengan GSC. Habis je dia tengok wayang, time ni lah wayang dia pula bermula. So lepas habis je wayang tu, dia pun pergilah dekat toilet yang terletak berhampiran dengan tempat bowling. Masa dia masuk dalam toilet tu, dia tengok pintu dalam toilet tu semuanya ternganga sikit. Jadi dia yakinlah cuma dia seorang je dalam toilet tu. Lepas je dia settle urusan dia dalam toilet tu, dia pun keluar pergi ke sinki. Masa dia dekat sinki tu, dia dengar ada suara lelaki macam tengah bercakap dalam telefon dekat sebelah toilet yang dia baru masuk tadi. Masa tu dia rasa geram lah sebab dia ingatkan ada lelaki yang cuba skodeng dia. Jadi dia pun terus tolak pintu toilet tu. Bila dia tolak je pintu tu, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok dekat dalam toilet tu tak ada sesiapa pun. Dan suara tu pun hilang. Dia terkejut dan masa tu lah dia baru sedar yang dia seorang-seorang dalam toilet tu. Dan bila dia tengok jam, masa tu dah pukul 2 pagi. Okay, take 5 kejap, kita basah tekak dulu. Korang wajib try tau Velvet Inspire 3-in-1 Espresso Coffee ni. Dia ada juga flavor mocha, latte, cappuccino. Nak bancuh pun senang je. Satu sachet ni perlukan 150ml air je. Bila minum petang, suami penat-penat balik kerja, Nisa terus bancuh Velvet Coffee ni je. Letak pula ais. Tengoklah cik abang Nisa tu, layan betul dia minum. Apa yang buatkan Nisa dengan suami suka Velvet Coffee ni sebab rasa dia premium tau. Dia tak rasa kopi murah and dia punya lemak creamy dia tu memang kena sangatlah dengan tekak kita orang. Nisa sarankan korang beli Velvet Coffee sekarang untuk minum petang dengan suami korang. Okay? Jadi dia pun bergegas keluar pergi ke kereta dia dalam keadaan berpeluh-peluh sebab ketakutan. Alhamdulillah dia jumpa kereta dia. Dan bila dia masuk je dalam kereta dia tu, dia menyumpah sikit lah dekat diri dia sebab berani sangat kan pergi tolak pintu tu. Yelah, korang bayangkan je lah, elok time dia tolak pintu tu, tiba-tiba ada perempuan berambut panjang, muka hodoh dia, kenyit mata dekat dia serta mengilai, gelakkan dia. Tak kenaya kan. Lepas dia dah puas membebel, marahkan diri dia sendiri, dia pun start enjin dan mulalah cari jalan nak keluar daripada Mid Valley tu. Satu persatu tingkat dia turun. Dia cuba buka radio kereta di masa tu, tapi disebabkan kawasan parking, jadi signal untuk siaran radio hidup segan mati tak maulah. Masa dia tengah shock pusing steering, time tu barulah dia tersedar dah berapa banyak tingkat dia turun tapi masih tak jumpa lagi pintu keluar. Masa tu dia try husnuzan lah. Dia ingatkan mungkin dia tengah mamai lagi duk fikirkan kes yang berlaku dekat toilet tadi. Dalam masa yang sama, dia mula kira tingkat yang dia turun tu. Bila dikira, rupanya dah 5 tingkat yang dia turun. Sedangkan dia naik tadi hanya 4 tingkat je. Sudah, masa ni dia dah start panik lah. Dia ambil phone dia, time tu dia tengok pula bateri phone 1% je bateri. Power bank tak bawa, dengan line pula tak ada. Walau bagaimanapun, dia tak berhentikan kereta dia. Dia still turun, ikut tanda keluar. Masa time dia turun tu, baru dia perasan yang pakai setiap level yang dia turun tu semuanya kosong, tak ada satu kereta pun. Semua tingkat tu kelihatan sama je. Dia mula menangis sambil panggil-panggil nama mak ayah dia sebab sangat takut masa tu. Bayangkanlah seorang wanita dalam kereta dengan dalam mall sorang-sorang tengah-tengah pagi buta masa tu. Dia cuba naik balik ke atas di mana tempat mula-mula dia parking tadi dekat dengan wayang dalam Mid Valley tu. Masa dia drive naik ke atas tu, ibarat macam dia naik 50 tingkat. Semua level parking tu kelihatan sama je. Masa dia naik sama dan masa dia turun pun semua level parking sama je. Tak ada satu kereta pun yang ada. Masa dia tengah gelabah tu, dia tengok cermin belakang dan dia perasan ada satu lembaga berwarna
berwarna merah berdiri dekat hujung jalan dekat arah belakang kereta dia. Lembaga tu kelihatan seperti manusia berbadan kurus, ada janggut yang panjang sampai ke bawah, tak pakai apa-apa dan kedua-dua tangannya diangkat ke atas. Setiap kali dia meluncur naik mahupun turun masa cari jalan keluar tu, dia akan nampak lembaga tu berdiri dekat hujung setiap tingkat. Masa tu dia dah tak kira dah berapa tingkat yang dia naik dan berapa tingkat yang dia dah turun, sebab apa yang dia fikir masa tu dia nak keluar daripada situ secepat yang mungkin. Time tu dia macam menyesal sikit lah sebab satu CD Al-Quran pun tak ada dalam kereta dia. Nak baca doa tergagap-gagap sebab yelah dalam keadaan takut kan, nak pula dia drive tu dalam keadaan yang membelok-belok sebab turun, naik kan. Jadi tak dapat nak fokus sangat lah ayat-ayat yang dia nak baca tu. Masa dia sampai dekat satu tingkat ni, tiba-tiba dia nampak ada satu guard. Masa tu dia macam takut sikit lah sebab betul ke ni manusia kan. So dia horn kereta dia dan Alhamdulillah orang tu bagi respon. Dia rasa lega sangat lah sebab akhirnya dia jumpa juga manusia. Dia ceritakan dekat guard tu apa yang jadi dekat dia, tapi guard tu macam faham tak faham sebab mungkin dia warga Nepal. Jadi dia pun minta lah guard tu untuk tunjukkan dia jalan keluar. Dia follow guard tu daripada belakang dan korang nak tahu tak, dia turun satu tingkat je terus jumpa tempat untuk bayar tiket parking tu. Dan dalam pondok tu ada seorang kakak. Peliknya dia naik turun macam orang gila, tak jumpa langsung pondok untuk bayar tiket tu. Jadi dia pun terus hulurkan tiket parking dekat akak tu. Akak tu pandang dia pelik dan tanya dekat dia, "Adik baru turun ke? Dah pukul 6 ni." Masa tu dia baru sedar rupanya dah 4 jam dia bergelut cari jalan keluar. Bila dia keluar je daripada tempat parking tu, dia terus berhenti dekat depan hentian teksi. Dan masa tu dia ada jumpa dengan seorang security Melayu yang jaga dekat kawasan tu. Dia pun ceritakanlah dari A sampai Z apa yang berlaku dekat dia sepanjang dia terperangkap dalam Mid Valley tu. Tiba-tiba brother security tu panggil seorang lagi kawan dia dan masa tu diorang berdua ni tanya macam-macam dekat dia ni. Rupanya apa yang jadi dekat dia ni bukannya kali pertama. Sebelum ni pernah ada juga kejadian yang macam ni, tapi bukan dekat tempat parking. Dia berlaku dekat dalam Mid Valley tu. Di mana lepas dia tengok wayang dekat dalam valley tu, dia cuba cari jalan keluar tapi tak jumpa-jumpa. Puas dia berjalan dalam Mid Valley tu untuk cari jalan keluar tapi tak jumpa. Akhirnya time dah tengah hari, barulah Pak Gad jumpa dia dekat dalam bilik servis. Lepas borak dengan brother security tu, dia pun pulang balik ke college dia dan dia cuba untuk tidur tapi tak dapat sebab dia teringatkan suara yang dia dengar dalam toilet tu dan lembaga merah yang dia nampak dekat tempat parking tu. Sebelum ni dia tak percaya benda-benda mistik ni, tapi sejak perkara ni berlaku dekat dia, barulah dia sedar dan merubah sikit lah hidup dia. Terutamanya buat kaum wanita lah, seeloknya kalau korang nak pergi mana-mana, nak pula tengah-tengah malam, janganlah pergi seorang diri. Seeloknya biarlah berteman. Tapi lebih elok lagi kalau korang tak keluar tengah-tengah malam. Sebab kadang-kadang kita risau juga kan kalau kita berani sangat keluar seorang diri tengah-tengah malam. Kalau tak berlaku perkara mistik, risau juga kalau berlaku perkara yang tak digini. Contohnya macam kena culik ke. Kita berdoa banyak-banyak lah, semoga diri kita ni sentiasa dalam perlindungannya. Picnic with my best friend.